Abang nak minum kopi? Tak apa, tak payah. Banyak lagi ke kerja tak settle tu? Banyak lah ni, tu yang paling pening tu. Tak tahu mana satu yang nak buat dulu. Kalau ada benda yang Ros boleh tolong, abang cakap je lah. Abang kalau boleh memang nak Ros tolong abang. Tapi tak boleh, ni klien penting. So nak tak nak, memang abang kena handle sendiri. Kalau macam tu, Ros tolong urut abang Tak apa, tak apa. Tak payah. Kacau abang. Abang nak ni. Tak apa macam ni. Kalau Ros nak tidur, tak apa Ros tidur dulu. Jangan tunggu abang takut melambat lagi. Ros tidur dulu, abang sambung buat kerja. Okey? Good night. Setiap kali ku tenggelam dalam Abang tengok tak ni yang fashion viral dekat social media ni? Kelakar kan? Tengok ni. Kelakar kan rupa-rupa dia? Abang, abang teman Ros pergi warehouse esok boleh tak? Ros ingat Ros nak cari kain lah untuk design untuk carnival kita tu. Tengoklah macam mana. Kalau senang ke apa ke. Tengoklah kalau senang. Okey. Itu dia tadi sedutan drama Kau yang pertama yang kami kongsikan bersama dengan anda penonton. Yang mana mungkin ramai juga dalam kalangan anda penonton-penonton yang pernah mengalami masalah yang sama. Ada yang berjaya diselesaikan tetapi ada juga yang kadang-kadang Farin, dia tak tahu apa punca boleh jadi sepi dalam hubungan rumah tangga, berdua tapi sepi. Kadang-kadang berlima. Betul. Betul juga. Atau apa mungkin anda sendiri sedang mengalami situasi sebegini. Jadi pastikan anda bersama dengan kami dan tetamu-tetamu kita untuk topik kita hari ini yang berada di studio. Kita bersama sahabat kita Haiza. Terima kasih bersama kita pada hari ini. Terima kasih. Sama. Dan juga Profesor. Chong Switcher. Terima kasih Chong. Okey. Topik kita memang berdua tapi sepi. Saya pasti hari ini pun dia takkan sepi tapi penuh pengisian. Tapi kita nak buat disclaimer, dia orang tak sepi. Dia orang tak sepi. Tapi kita ada tulis bawah. Tapi kita juga bersama dengan ini Tok Abah kita yang berada dalam talian sekarang ni. Assalamualaikum. Apa khabar Datuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Datuk? Saya sihat, tapi Chong nampak lebih comel daripada dulu lah. Sebab posisi duduk tu, Tok. Kalau macam tu, Tok. Okey. Sebenarnya kan kalau tengok pakaian Datuk dengan Acong warnanya lebih kurang sama. Haiza dengan kita lebih kurang sama dah tema warna kita hari ni. Tema warna. Hari ini cukup menarik, cukup istimewa untuk kita semua. Okey, baik. Berdua tapi sepi. Hikayat perkahwinan. Mungkin kita nak mulakan dengan Tok Abbas ni ataupun Datuk Dr. Haji Fazilah Kamsah tentang situasi ini yang sememangnya berlaku di dalam institusi rumah tangga kita sebenarnya. Baik, silakan Datuk. Allahumma selamat. Terima kasih Farin, Fiza dan Haiza dan Chong ya. So sebenarnya kadang-kadang kita memang berdua tapi rasa sunyi. Sunyi sebab itulah dia. Macam sedutan drama tadi, dia nampak kurang disayangi, kurang didengari. Jauh daripada dia rasa jauh daripada pasangan walaupun bersama dekat dan kadang takut nak bincang sampai nak buka mulut pun takut macam tadi tu drama tadi dia takut nak tanya sebab suami suami tu macam ya Allah kalau suami isteri comel macam tu pun dia buat bodoh je, memang dia bodoh lah. Terbesar pula ketawa. Kurang kongsi perasaan kurang dihargai dan itulah dia kadang-kadang terlampau sibuk sangat sampai tak ada work life integration. Artinya kerja punya pasal kesian. Tu kalau kerja satu hal, kadang bukan kerja pun, saja je dia dengan dia punya dengan gadget boleh dia kuk dengan gadget dengan orang sebelah tu dia Allahu Akbar. Ini memang nak kata betul lah orang kata dia bewok kan marah memang bewok, memang brengsek, memang kadang-kadang tak sedar dia. Tapi itulah yang Tok Abah ingin nak pesan pada semua ialah hidup adalah pilihan dan pilihan adalah kekuatan. Jadi pilih untuk tidak sunyi walaupun what happen, kita bincang macam mana nak pastikan
kita tidak akan sunyi walaupun what happen in our dalam hubungan rumah tangga kita, insya-Allah. Saya suka apa yang Tok Abah katakan itu, katakan tadi, kita perlu elakkan ataupun berbincang untuk mengelakkan berasa sunyi dalam hubungan rumah tangga walau apa jua masalahnya. Tapi kita bercakap dalam konteks hubungan perkahwinan kan, orang kata lidah mana yang tak tergigit, rumah apa ni, pantai mana yang badai, lupa. Okey. Alright, jadi kita sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan lagi suami isteri. Jadi hari ini kan kita cakap pula dalam konteks hubungan suami isteri dengan macam Acong dan juga Haiza sendiri. Haiza 15 tahun dah mendirikan rumah tangga. Acong dah 10 tahun mendirikan rumah tangga. Jadi macam Haiza sendiri, pernah ataupun tidak terdetik rasa sunyi dalam hubungan rumah tangga tu bila dua-dua mungkin pernah sibuk dan sebagainya? Pernah rasa sewaktu kita belum ada anak. Sebab Haiza kahwin 2012. Bukan. Kahwin 2007. Syashul. 5 tahun kita tak ada anak. So 2012 baru ada. Waktu itu memang husband ada kerja keluar. Saya pun ada. Memang kita punya jadual hura-hara sikit lah. Waktu tu macam balik rumah je. Macam okey, balik borak lepas tu dah. Waktu rasa sunyi tu, momen tu ada, tapi kita tak ada biarkan dia terlalu lama lah. And then Alhamdulillah bila 2012 tu kita ada anak, dia punya keriuhan tu memang ada lah. Cuma kadang-kadang kita terfikir juga, ada orang yang ada, bukan anak satu, anak 5 tapi dalam rumah tu sunyi. Kan? Jadi saya rasa kalau ada rasa tu, rasanya kita tak boleh nak biarkan dia berlanjutan lama-lama. Bahaya Bila sedar tu kita kena buat sesuatu lah. Okey, itu antaranya. Okey, untuk Acong, kalau kita lihat dari segi perwatakannya, ceria, kelakar, sentiasa kecoh sentiasa. Tapi kadang-kadang orang bila melihat mereka yang berkarakter sebegini, dia kata, orang macam ni kalau kat rumah sama ke? Kat rumah mesti meriah, kat rumah mesti. Adakah betul? Dan kalau kata ada berlakunya sepi tu mungkin kenapa, dan kalau betul berlaku macam mana nak elakkan? Okey, macam saya, orang tahu saya memang popet-popet macam tu kan. Itu tengok live lah. Tapi bila kat rumah kadang-kadang ada juga waktu sepinya. Waktu sepinya kadang-kadang bila lepas-lepas habis job, nak tunggu job lain, sepi tu. Itu sepi. Betul tu. Lepas tu terus saya free dia. Tapi satu lagi sebab macam dulu masa wife kerja, dia fly kan. So bila fly, waktu tu macam nak jumpa susah kan. So bila sekarang ni dia dah manage saya, dia dah sepenuh masa. Sepi tu ada tapi tak selalu. Sebab sekarang ni kat rumah dia lagi kelakar pada saya. Dia lagi kelakar. Kadang-kadang bila kita diam dia bagi punchline. Itu bila dia bagi punchline, alamak, bini aku lagi kelakar pada aku sekarang. Contoh. Dia kadang-kadang macam, yang hari ni nak masak ke tak payah yang. Baru nak yang ke I buat miswa. Ke kita buat makan kat luar je lah. Tak sempat jawab. Punchline dia cepat lah. Punchline dia cepat. Okay. Jadi saya risau sekarang ni. tapi dia lagi kelakar pada saya. Tapi sekurang-kurangnya kalau ada kesepian tu, sekurang-kurangnya satu pihak lagi dah cuba untuk menceriakan keadaan. Betul. Ini penting seperti apa yang Tok Abah katakan tadi tu kan. Sebelum kita nak pergi kepada Tok Abah sekali lagi, saya nak baca ada beberapa komen juga dekat Facebook kita ni. Katanya husband saya selalu main handphone. Kalau balik dari kerja, handphone terus melekat dekat tangan. Bila balik tak ada cerita-cerita. Dan ada juga yang mengatakan ada macam-macam lagi lah masalah yang mereka kongsikan ini kerana mungkin pasangan mereka lebih memberi perhatian kepada perkara-perkara yang lain selain daripada hubungan rumah tangga. Tok Abah, ini kita nak kongsikan juga. Dulu-dulu orang kata mungkin sepi tu disebabkan oleh perkara-perkara, satu, tak ada komunikasi dalam pasangan. Kemudian mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain. Kadang-kadang pasangan kita ada masalah, dia tak nak kongsikan dengan pasangan, tak nak bebankan pasangan, jadi dia pendam seorang, dia tak nak bercakap dan sebagainya. Tapi hari ini pula masalah lain sebab orang ketiga tu bukan individu, tapi kadang-kadang boleh jadi permainan video, boleh jadi handphone, tak apa. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak mengelakkan daripada perkara sepi ini terus berlaku dalam hubungan rumah tangga? Itulah, terima kasih Fiza. Ini soalan yang sangat penting sebenarnya sebab ramai orang kadang dia dah berumah tangga setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 12 tahun tapi mereka masih tak berubah daripada perangai bujangnya. Sebenarnya ramai orang tidak mendewasa. Itu sebabnya Tok Abah cakap. Masalah kita ni sebab kita masih jadi orang lama. Jadi kena jadi orang baru untuk selesaikan masalah sepi dalam berdua ni. So please lah suami-suami baik Farin ke, baik Acong ke, baik Fazilah Kamsah ke, tolonglah bila kita sedar hakikat ni, kita kena diet sikit tentang gadget tu. Diet gadget. Ikut kajian di Malaysia pun, orang
tengok gadget ni antara 100 kali hingga 2,700 kali. Dan oleh kerana betul kata Chong tadi bahawa kadang-kadang kita nak Chong kata kita kadang kat rumah pun memang walaupun dia nampak kelakar kat luar gini meriah dan lain sebagainya, kadang dia memang tersunyi sebab kotak kata-kata orang lelaki semua dah tahu kan, cuma 7,000 perkataan saja. Kadang dah habis dah kata tempat kerja. Orang perempuan 30,000 memang masih banyak. Masih banyak cakap tu. Maksudnya isteri Chong lebih kelakar daripada Chong, tu memang pada muka kau. So ini satu hakikat. Tapi hakikatnya kita kena kenal, aku ni dah berumah tangga, aku ada tanggungjawab, aku kena berubah jadi orang baru. Yes. Ramai orang masih pakai, aku dah kotak kata-kata dah tak ada. Aku nak cakap isteri aku pun aku tak tahu. Kotak kata-kata dah tak ada dah. Habis dah. Tu yang dia lebih selesa dengan handphone. Sampai kesian. Handphone patut mendekatkan yang jauh, tapi ni menjauhkan yang dekat memang tak bijak. Jadi ini semua orang kena tolonglah mendewasa, dan ni baik orang yang baru kahwin umur 25 tahun atau orang umur 75 tahun yang baru kahwin semula pun kena berubah. Kena ubah. Kita buat lawak orang tak faham tadi. Mungkin ada yang faham. Faham. Orang bekat tangkap aku punya joke. Tangkap tu. Come on. Memang semua orang perlukan belayan. Semua orang perlukan. Cuma kadang-kadang my wife told me, Tok Mak kata, tak apa, awak diam ke awak apa, tapi selagi awak ada je, aura tu dah cukup untuk bahagia dan selesa. Ini penting. Sebab dia teringatkan kawan-kawan dia yang suami dah meninggal, kawan-kawan dia yang ada sampai umur 60-70 masih sendirian. Jadi bila dia fikir yang itu, maka tu sebabnya Tok Abbas sebut awal tadi, dalam sekelip mata Tok berkata apa? Hidup adalah pilihan dan pilihan adalah kekuatan. Tu kita pilih untuk tidak sunyi walaupun tak berlawak, tak bercakap tapi ialah ia pun jangan jadi excuse bahawa oleh kerana tak payah cakap pun tak apa. Please jangan sibuk tengok gadget, tengok muka isteri kita yang agak comel itu, beri perhatian sebelum dia kereput yang masa akan datang. InsyaAllah. Tok Abah kata tu, kita ni adalah pilihan. Kita yang pilih hidup kita. Kadang-kadang sendirian pun tak sunyi juga. Sebab ada keluarga, ada sahabat-sahabat. Jadi kalau dah mendirikan rumah tangga, dah ada pasangan yang sempurna dan sebagainya, janganlah kita mencari ruang untuk ada ruang kesunyian dan juga kesepian tu. Kita kena perbetulkan. Dan kalau kita lihat tadi sebenarnya walaupun tak betul tapi keberadaan tu sebenarnya aura adanya itu. Okey, Haiza, kalau kita tengok sebenarnya pasangan kalau sana kalau kita tengok, kita sibuk itu biasalah. Kita cari rezeki dan sebagainya. Tetapi untuk pasangan-pasangan ni, bila mana kalau macam Haiza sendiri kan, bila yang Haiza rasa dia dah macam red flag tau, dia dah macam amaran, kita ni dah macam sunyi sangat ni. Sesuatu kita kena buat ni. Cuaca amaran. Kan? Dia punya amaran tu macam kita kena buat sesuatu. Bila yang Haiza rasa macam ini aku dah terlalu sibuk, dah terlalu sepi, kita perlu buat sesuatu. Selalunya dalam keadaan macam mana? Sibuk tu kadang-kadang yang menyebabkan sepi kan. Bila orang kata sibuk tu macam baguslah, busy tu bagus. Yelah mencari rezeki kan. Tapi dia sudut yang lain tu adalah kita mencipta satu ruang yang macam kita tak ada komunikasi dengan suami ke apa kan. Tapi macam Haiza kan, Haiza perasan kalaulah Haiza berada dalam keadaan yang memang ke sana ke sini ke apa semua, kadang-kadang kita tu kita abaikan laki kita ke? Kita takut kan? Walaupun kadang-kadang suami memanglah tak ada. Okey je. Tapi saya cepat-cepat, macam Farid kata, bila dah terasa benda tu kan, saya akan cepat-cepat. Kadang-kadang ada job masuk ke apa, saya cancel je. Ataupun saya kata tak boleh, saya memang nak keluar dengan husband. Okey. Ini saya suka apa yang Haiza katakan. Ini berbalik kepada apa yang Tok Abah katakan tadi. Hidupnya adalah pilihan. Kita yang pilih bagaimana kita nak atur dan mencorakkan hidup kita. Macam Acong sendiri. Acong sendiri katakan tadi komunikasi. Komunikasi itu memang sangat-sangat penting dalam hubungan rumah tangga ni. Sebab walaupun macam Acong dilihat sebagai seorang yang ceria, suka berlawak dan sebagainya, tapi sebagai manusia ada turun naiknya juga kan. Ada masa kita ada mood, ada masa kita rasa sedih, ada masa kita rasa marah dan sebagainya. Bagaimana Acong dan Maria sendiri dalam hubungan rumah tangga sentiasa berkomunikasi bagi nak mengelakkanlah masalah-masalah macam ni berlaku? Sebenarnya macam saya dengan Maria, selalunya memang dua-dua kadang-kadang duduk satu tempat pun, saya pegang phone, dia pegang phone. Tapi nak elakkan sunyi itu, saya selalu berkongsi cerita dekat apa yang tengok tu? Apa yang saya ni. Bukan WhatsApp dia depan-depan bukan. Tapi selalunya bila duduk, memang dia akan dia tengok Instagram dia tengok IG semua kan. Tapi bila saya apa yang lalu tu, yang you tengok tak ni yang ni. So dia pun mana?
So kita berkomunikasi benda tu. So tak nak baca seorang-seorang senyap kan. So Tok cakap kita berdua tapi baca seorang-seorang macam Datuk cakap tadi, Tok Abang cakap pilihan. So saya pilih untuk bila benda tu macam best je yang YouTube yang ni kelakar yang mana tak you pergi kat sini. Alah ni tengok ni kita ni. Alah. So komunikasi tu sentiasa ada. Tapi alhamdulillah. Tapi kan macam Acun cakap tadi, macam kita tengok satu benda lalu kan. Dia akan membuatkan kita akan berburak pasal isu lagi pula kalau isu semasa. Betul. Macam mana sekarang tu akan cakap, lepas tu berkait pula dengan kita berdua, lepas tu berkait pula dengan anak. Itulah budak-budak dah panjang cerita. Jadi benda tu yang patut kita gunakan. Betul. Itu bagus sebenarnya kan. Itulah mengelakkan kesempatan. Ada banyak cara sebenarnya untuk kita berkomunikasi ataupun bagi mengurangkan rasa sepi dalam hubungan rumah tangga. Pilihan tu tadi. Pilihan. Acong, Haiza, Farin, Tok Abah dan juga pada penonton sekalian, kita nak bawa sama-sama untuk kita dengarkan pula apa agaknya pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini, berdua tapi sepi. Kita dengarkan. Mungkin pernah ada salah faham yang terjadi dalam keluarga ataupun isteri tahu rahsia terbesar suami yang boleh buatkan pasangan tu rasa jauh. Dia adalah mungkin dalam satu situasi di mana suami dia pernah mencurangi isterinya dan menyebabkan isterinya kurang kepercayaan, mempunyai trust issue dalam hubungan, dan disebabkan itu mereka dah berenggang dan menyebabkan rumah tangga sunyi dan suami pula tak ada usaha untuk merapatkan balik. Mungkin sebab kedua-dua pasangan tu dah terlalu selesa. Contoh macam bila berlaku masalah, masing-masing cuba diamkan diri dan jalankan tugas macam biasa. Jika kedua-dua pihak sibuk dengan kerjaya masing-masing ataupun hobi masing-masing, memang tak akan ada masa untuk bersama. Tak akan dapat berkomunikasi secara baik di rumah. Jadinya kat situlah akan terjadinya perselisihan faham, apa semua kan. Mungkin kena ada quality time untuk pasangan. Macam contoh pergi honeymoon ke, pergi shopping ke kan. Untuk nak semarakkan balik rasa cinta. Mungkin dengan cara slow talk dan bincang apa yang perlu diperbaiki dalam rumah tangga. Suami isteri mungkin boleh ambil cuti, pergi bercuti di luar kawasan, spend time bersama, ataupun boleh pergi tengok wayang bersama. Pendek kata, kita perlu ada masa spend time dengan pasangan masing-masing. Antara yang boleh menyemarakkan lagi hubungan mereka, menceriakan lagi, mungkin suami perlu build balik trust kepada isteri, bawa pergi jalan-jalan, bawa pergi luangkan masa bersama supaya ada isteri nampak usaha suami untuk menguatkan lagi hubungan, untuk menyemarakkan lagi cinta mereka. Baik, itu dia pendapat mereka di luar sana. Pelbagai pendapat diberikan, ada di antara yang mengatakan tentang sibuk dengan gadget, sibuk dengan kerjaya, dan apabila terlalu sibuk perlulah orang kata menebus kembali masa bersama pasangan dan sebagainya. Pelbagai situasi yang boleh berlaku dalam menjadikan pasangan itu sepi, Zah. Betul tu. Dan kita sebenarnya kalau boleh kita nak elakkan daripada berlakunya perkara sebegini. Apatah lagi kalau hubungan perkahwinan tu sebenarnya dah pun dibina selama bertahun-tahun lamanya atas dasar rasa kasih, sayang dan juga cinta. Tok Abah, bagaimana kita nak bantu mereka ni? Sebab kadang-kadang ada orang mengatakan dia terus-terusan sepi dalam hubungan rumah tangga ni, tapi mereka tak cari titik tengah penyelesaian. Tak ada komunikasi, bercerai pun tidak, tapi bila balik rumah mereka ni macam orang putih kata stranger. Bukan pasangan suami isteri, mungkin housemate ataupun roommate. Bagaimana kita boleh bantu mereka yang ada masalah ini, Tok Abah? Okey, daripada apa yang kita tengok, daripada apa yang orang ramai cakap dan juga apa yang Haiza cakap, Acong cakap, ya, kadang-kadang kita ni tak dapat kata tu bersama sebab timing tak betul, apa ni kerja waktu time berbeza dan kadang-kadang kena sibuk sangat, ya. Tu sebabnya Tok Abah pernah ada alami perkara tu lebih kurang dalam 35 tahun yang lepas. So apa yang Tok Abah buat dan telah ajar pada orang ramai sampai sekarang adalah sebelum balik kerja programkan otak. Sebelum balik kerja programkan otak, ya. Ya Allah, aku dah kerja sama 7 jam, 8 jam, 12 jam. Sekarang aku nak balik, nak jumpa keluarga yang aku sayang, isteri, suami ataupun roommate ke, ya, yang aku sayang, jadikan aku di rumah aku good mood, aku tak penat, aku tak stres, aku ceria untuk berkomunikasi, berinteraksi. Programkan otak sebelum balik kerja. Ini benda praktikal dan sangat simple dan insya-Allah kesannya luar biasa. Dan aku nak balik, aku senyum, aku good mood, aku tak nak pegang handphone. Programkan otak. 1.
Yang kedua ialah itu dia disebut oleh Haiza, disebut oleh Acong tadi tu, buat dan juga apa yang disebut oleh orang ramai tadi, buat rutin romantik. Tiap-tiap pagi ni buat rutin romantik. Bangun pagi, Mr. Yang lama tak jumpa, 8 jam nak rindu. I miss you kan. Kena ada rutin romantik. Dia make sure Acong waktu isteri keluar je bila air, tarik towel dia. Contohlah, contoh. Ya, rutin romantik. Ya, kena. Dan Abah selalu pesankan gurau kan. Gurau. Sebelum pergi kerja peluk pasangan. Paling kurang 10 saat. Jadi mesti peluk. Janganlah peluk depan rumah nanti viral. Peluk dalam rumah. Ya, jadi orang tak jujur. So ada rutin romantik ya, sebut sayang ya, ataupun itulah pergi dating, pergi tengok Air Force. Air Force the movie. Ya, so sama-samalah kita buat rutin romantik yang kita akan buat walaupun kahwin dah 45 tahun. Bapa kena masih teringat juga nak tarik towel tok mak tu. Tarik. Bukan makcik tu kalang kabut ya. Tapi seronok ya. Seronok orang tua lah kan. Sekarang tak ada. So main gitu je lah. Ya. Rutin romantik kena buat. Dan last kali yang Tok Abang nampak daripada perbincangan tadi lah. Ramai kita ni tidak bersyukur dengan kita ada pasangan. Kalau kita bersyukur dengan ada pasangan, bersyukur ni bukan cakap saja, tapi kita layan isteri atau suami dengan sebaik mungkin. Tolong dia. Jangan dia sampai rusi, berasa kesunyian kat dapur, tak ada tolong. Macam Acong tadi ya, atau Abang Haizah ya. Bila isteri masak, awak tolong tolong cuci pinggan ke. Isteri gosok baju, awak gosok dia. Jadi dia seronok lah. Isteri, dia seorang je faham lawak aku. Yang lain semua tak nak faham, menyampah betul. Itu kebersamaan ini, ya, and of course, kalau dapat sembahyang berjamaah, makan bersama, ya, dan tidur waktu serentak. Jadi macam drama tadi ya. Tidur waktu serentak di bawah satu selimut. Jangan 2 selimut, Cong. 1 selimut. Ya. Yang cukup lebar lah. Jangan kau tarik, dia tak dapat. Dia tarik, kau tak dapat. Kelahi pula. Itu gaduh. Itu bukan sepi, itu gaduh. Gaduh pula. Ini antara simple tip. Ya. Dan kita bersyukur. InsyaAllah kita akan dapat mengelakkan sunyi bila berdua, insyaAllah. Okey, yang ini saya nak tanya pada Acong lah. Okey, gelak-gelak juga Acong. Tapi Acong pernah melalui satu situasi di mana selalu berjauhan dengan isteri. Betul, ini baru-baru ni je lah isteri menguruskan Acong dan sebagainya. Tapi pada waktu tu rasa mencabar tak kesepian itu dan macam mana nak sentiasa pastikan rumah tangga terjaga? Tapi memang kalau bila kita seorang dah kahwin ni, wife kerja jauh, kita duduk seorang, kita pegang handphone pun tak guna tau. Sebab dia dalam flight, dia tak boleh nak reply kita apa kan. Kata, Yang, you dah makan belum? Tunggu dah. Ya Allah, stresnya. Sebab kita tak tahu dia dah sampai kat mana, location dia dah sampai ke belum ke apa. Zaman tu belum ada lagi macam flight finder ke apa, radar belum ada kan. Kita punya sunyi tu macam, tak tahu nak buat apa ni. Last sekali, buka balik tengok gambar. Tengok video. Sweet lah. Tengok video. Jadi kita, Allah, Cong, jom keluar. Aduh, salah orang pula mesej. Tunggu mesej lain ni. Itulah itu yang saya buat tu. Bila sunyi tu saya akan, itulah. Sebab tu kadang kita gunakan orang kata gadget cara yang betul. Okey. So bila kita rindu, kita buka gambar dia. Acong, adakah atas faktor ni juga kan? Macam dulu bila Maria masih lagi terbang, Acong pun dengan jadual yang sibuk juga. Bila mungkin dia cuti, kadang-kadang susah juga nak bertemu dan sebagainya kan. Bagi mengelakkan rasa sunyi dan sebagainya ni, atas faktor tu jugalah Maria sekarang ni memang menjaga jadual Acong. Ya, betul. Memang bila dia dah berhenti kerja, so bila dia dah mention cakap, yang rasa macam dah penat fly ni. Berapa belas tahun dah ada fly kan. Saya cakap nak relax lah. Okey. Cantik. Bila nak relax je, you manage I dengan manage sweet child sekali. So sekarang ni rasanya sepi tu dah kurang sikit. Dah kurang banyak sebenarnya. Sebab kawan dia kawan saya. Kawan saya kawan dia. So bila WhatsApp masuk ke apa, siapa yang ni jadi bila dia lama je tak ni yang I order sondep. Order sondep pula. Okey, sebab tu kalau kita nak panggil Acong pun kita telefon bini dia. Okey, tapi kita bercakap juga dalam konteks yang pentingnya masa bukan sendiri saja. Bila terlalu banyak masa sendiri dengan kadang-kadang kerja sendiri, sibuk sendiri, tak kongsi apa yang kita alami sendiri, itu yang mungkin boleh wujudnya sepi. Tapi mungkin dalam hubungan rumah tangga ni, mungkin seperti kita bertanya Tok Abah juga.
penting tak Haiza ada we time? Maksudnya memang masa berdua dengan pasangan suami isteri je? Sangat penting. Macam Haiza kata tadi itulah, kalau kita dah rasa kita sibuk-sibuk, kadang-kadang anak Haiza pun kita macam kita nak jalan ni, tak apa, Iman pergi rumah sepupu ke. Kadang tanya dia, Iman boring lah, Iman nak pergi rumah kawan ke. Kadang kita tinggalkan kat rumah kawan-kawan dia, and then kawan-kawan dia punya mak macam tak apa, you all pergi je, you all pergi. So kita orang pergi jalan ke, pergi tengok wayang ke, apa-apa je. Kadang-kadang sampai kita orang rahsiakan daripada anak ni supaya dia tak nak, jangan tahu. Pasal kalau dia ada tak bawa, contoh macam tu kan. Tak boleh, ni masa kita. Penting sebenarnya. Sangat penting. Dan ternyata itu mengeratkan lagi lah untuk pasangan suami isteri. Okey, saya nak tanya pada Tok Abbas ni lah. Okey, ada kalanya zaman sekarang ni, sepi ni orang kata sebenarnya normal. Orang kata sebenarnya masing-masing sibuk, itu biasa. Orang kata sebenarnya walaupun kami sepi ni, sebenarnya kami tak ada masalah. Tapi saya percaya sebenarnya lama-kelamaan ini merupakan satu barah yang mereka tak sedar. Jadi sedarkan mereka masalah yang boleh wujud dengan keadaan ni. Datuk, silakan. Betul, saya setuju sangat. So ramai orang sangka alah biasalah. Ya kita sibuk macam. So yang biasa tu tidak seperti normal. Yang biasa tidak seperti baik. Kadang-kadang benda yang luar biasa tu yang baik yang sepatutnya. Sebabnya kadang-kadang ini kita sangka it is okay, sebenarnya tidak okay. Terutamanya untuk orang perempuan ya. Orang lelaki kadang dia tak kisah sangat because no problem no communication mean no problem. Dia kalau senyap mean tak ada masalah tu. Tapi untuk orang perempuan senyap itu bahaya. Senyap it is not good ya. Kalau orang perempuan senyap dan kita senyap sangat bahaya in the long run. Jadi suami dan isteri kena sedar bahawa walaupun rasa macam okay pada initialnya, tapi sebenarnya berdiam diri, kalau tak banyak bercakap dalam rumah tangga, walaupun kita rasa okay, sebenarnya tidak sihat, tidak bagus. Jadi kena dibetulkan paradigma itu. Suami isteri kena berinteraksi. Itu sebabnya Tuan cakap itu, buat ada rutin romantik dan buat kerjasama. Makan bersama, bercuci pinggan bersama, mop rumah bersama. Benda simple-simple macam ini luar biasa. Dan tapi sentuhan sangat penting. Sentuhan sangat penting. Jadi ramai isteri yang rasa hidup tengok berita, ya, tengok berita kan macam tengok ni WHI ni, ya, letak suami letak tangan ke atas, baru isteri wow, letak tangan saja. Dia punya aura berbeza, current berbeza dan rasa tidak sunyi. Tapi janganlah ya duduk jauh-jauh tak pegang, tak sentuh, ini yang rasa tidak disayangi. Itu kena tukar paradigma itu. Bahawa ya we feel okay, we are okay walaupun tak bercakap, wrong. Kena jadikan dia tidak okey, bahawa kena berinteraksi itulah yang okey walaupun ramai orang tak buat, tapi never mind, kena bentuk satu budaya baru bahawa kena berinteraksi, kena bercakap, kena berbual, kena bergeletek, kena gurau-bergurau sampai meninggal dunia insya-Allah. Insya-Allah. Tok Abah, boleh tak kalau nak tanya satu soalan? Kadang-kadang kalau kita bercakap tentang sepi ni, kita selalu menggambarkan bahawa tak adanya komunikasi, tak ada percakapan ataupun tak ada gurau senda dalam hubungan rumah tangga. Tetapi melalui pembacaan ada juga kes-kes tertentu yang sebenarnya mereka bercakap suami isteri. Tetapi kadang-kadang bila mereka berkomunikasi ni, isteri tetap rasa sepi kerana apa saja yang disuarakan, dibincangkan, ditolak bulat-bulat ataupun mentah-mentah oleh suami. Semuanya salah, semuanya tak betul, ini tak kena, itu tak kena, sehingga mewujudkan satu ruang kesepian dalam isteri ini, merasakan dirinya tak dihargai. Jadi bagaimana pula kita nak melihat dalam konteks yang sebegini, Tok Abah? Tak ada jiwa. That's it. Itu sebenarnya itu soalan yang bagus tu. Fiza kena betulkan situasi. Awak jangan single lagi dah. So ini sempat banyak tu. Sebenarnya itu sangat tepat ya. Kadang-kadang ramai isteri terutamanya takut nak menyuarakan, tapi suami pun ada yang tangan sepakat memang kena sentap, memang semua tak betul. Tapi sesungguhnya kita kena ingat bahawa Allah akan temukan jodoh dua manusia ni yang cantik. Dua manusia yang tidak sempurna tapi bila bersatu boleh jadi sempurna. Untuk imbang mengimbangi, tolong-menolong, lengkap-melengkapkan. Itu satu perkara. Dan yang keduanya kita kena ingat ya bahawa tidak ada orang yang sempurna. Jadi kita kena work in progress. Suami sedang bangunkan diri, isteri pun sedang kena berubah dan terus berubah dan terus berubah. Dan saya minta para suami lah, sebab ar-rijalul qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ni pemimpin. So dia kena berubah dulu. Dan bila suami berubah secara 360 darjah, Allah akan ubah isteri kita. Jadi kalau suami dah berubah dengan positif, tapi isteri tak nak berubah, then wajar untuk berubah isteri. Ya, itu cerita lain lah. Tetapi berubah isteri itu buat lawak pun tak kena juga. Ya, orang tak faham lah ya. So kita kena lakukan perubahan tiap-tiap hari, perubahan yang positif.
Jadi kedua-dua kena berubah dan jangan terima sebagai hakikat. Apa nampak dia memang sentap, dia memang pandang barang, dia memang tak boleh. Dua-dua kena. Kena sedar benda tu masalah lah sebenarnya. Asyik nak reda pun tak boleh kan. Betul. Cari jalan penyelesaian untuk abang kata tadi. Okey, Acong, mungkin sedikit nasihat ataupun kesimpulan daripada Acong lah tentang berdua tapi sepi ni, ada nasihat kepada mereka supaya jangan sepi dalam rumah tangga. Buat sesuatu kalau rasa sepi. Okey, untuk saya mau kepada tips lah. Kalau boleh kita faham kita punya pasangan kita. So bila kita faham, maknanya macam cakap Tok Abah tu pilihan. So kita pilih untuk faham, kita pilih untuk sayang, kita pilih untuk cinta. So bila kita dah pilih benda tu, insya-Allah sepi tu takkan ada. Untuk saya benda itulah, cuba memahami pasangan kita. Dan kalau boleh jangan rasa macam bila nak cakap, aku cakap ni salah pula. Aku cakap ni, tak nak cakap lah, takutlah. Jangan ada perasaan tu. Rasa nak cakap apa, cakap. Okey. Benda tu. Kita perbaiki. Yes. Kita perbaiki. Kita bukan buang. Kalau ada masalah kita bukan buang, tapi kita perbaiki sama-sama. Haiza, bila kita bercakap tentang berdua tapi sepi, kita nak buang perkara tu. Kita nak jadikan dia berdua lebih baik itu dalam konteks hubungan rumah tangga. Oh, tu yang Farin tag dekat IG tu lagu tu. Berdua lebih baik. Jangan biarkan ada kekosongan itu berlaku, sepi itu berlaku sebab kita tak nak rasa itu dan pasangan kita of course pun tak nak ada rasa tu. Jadi selagi boleh kita kena isi dan Haiza pasti semua orang nakkan satu rumah tangga yang best. Kita tak nak ada apa saja nasihat-nasihat yang negatif kan. Jadi kena banyak berkorban sama ada pasangan kita ataupun kita. Kena ada tu. Dan jadikan sepi itu bukan pilihan. Betul. Nampak tak? Awak banyak bermadah hari ni. Itulah dia. Okay. Tapi Tok Abah, mungkin ramai juga nak tahulah kan, kalau lah ada sebarang aktiviti ke seminar ke yang mungkin boleh macam kita orang kata memperbaiki diri. Macam tu Tok Abah. Yang rindu dengan Tok Abah ni. Maaf. Inilah sebenarnya ramai kadang mak bapak bergaduh, suami isteri bergaduh sebab anak-anak. Sebenarnya suami Tok Abah akan buat webinar pada esok esok webinar iaitu tip belajar petua dan tip belajar untuk berkesan dari pelajar cemerlang. Jadi anak-anak yang bermasalah ni akan dapat diatasi Ialah yang malam belajar, mesti disiplin, melawan, tak dengar cakap, ni suka main game. Kita ada tip esok dan akan dapat e-book percuma. Yang kalau di luar program ni akan kena beli sendiri. E-book berharga RM99 percuma dalam program ni. Program cuma RM30 saja untuk satu gadget. Satu rumah mungkin 5-6 orang. So datang ramai-ramai ke program kita, dah ramai yang mendaftar alhamdulillah. So esok program ni pukul 10 pagi masih sempat nak mendaftar. Mudah-mudahan anak-anak akan berubah, mak bapak akan bahagia, maka jadi asbab tidak sunyi dalam keluarga insya-Allah. Baik, Tok Abah, di penghujung perbincangan kita juga ini, pertama sekali saya nak minta maaf pada Fiza Sabjahan sebenarnya. Saya tahu awak nak serba ringkas 999 selamat ulang tahun kepada Fiza Sabjahan, tapi kita juga bersama dengan Tok Abah juga kita nak menghadiahkan satu, orang kata doa adalah hadiah, doa terbaik adalah hadiah terindah buat seorang sahabat. Jadi Tok Abah, mungkin kita boleh menghadiahkan doa yang terbaik buat sahabat-sahabat kita, termasuk Acong yang hari jadinya pada hari semalam. Tok Abah. Orang bulan 9 ni orang yang teliti, orang bukan cerewet tapi teliti, memang perfectionist, sebenarnya susah nak cari pasangan yang terbaik sebab dia sangat high class. Okey, sama-sama hadiah kita Tok Abah buat Fiza Sabjahan dan juga Acong. Dan mudah-mudahan dapat pasangan yang terbaik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabas salamah wa abwabas sihah wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah wa abwabal quwwah وابواب الموده وابواب الرحمه وابواب الرزق وابواب العلم وابواب المغفره وابواب الجنه يا ارحم الراحمين
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih banyak Kak Mak atas doanya. Untuk anak Haiza juga. Ya. Dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki buat kesemuanya. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Haiza, Acong dan juga Tok Abah, Datuk Dr. Fazilah Kamsah kerana bersama kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Baik, kita berehat seketika dan pastikan anda tidak ke mana-mana. Sekembalinya nanti kita akan bersama dengan Haiza dan juga Hanif Miswan.